Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah binti Suhaini, wakil daripada Kumpulan 11 akan membentangkan aliran pemikiran rasisme. Isu yang dibincangkan oleh kumpulan ini ialah isu perkauman. Rasisme merupakan satu bentuk kepercayaan, sikap dan amalan yang mendiskriminasi segolongan manusia berdasarkan ciri-ciri perkaumannya. Pada dasarnya, kepercayaan ini mengandaikan bahawa manusia boleh dibahagikan kepada kaum yang berbeza dan serentak itu ia juga mengandaikan bahawa nilai dan darjat seseorang boleh ditentukan berdasarkan kaum yang diwakilinya. Konsep rasisme ini sangat berkaitan dengan perkauman dan juga semangat asabiah. Terdapat dua tokoh pemikiran rasisme. Yang pertama, Black Panther Party. Pada awalnya, kumpulan ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang berketurunan Afrika Amerika mengelak daripada keganasan pasukan keselamatan pada ketika itu seperti yang dipetik daripada Britannica. Salah satu program Black Panther adalah untuk menghapuskan keganasan daripada pasukan keselamatan terhadap orang berkulit hitam atau Afrika Amerika berdasarkan petikan sejarah dengan nama The 10 Point Program. Tokoh yang kedua ialah Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. ialah salah seorang tokoh yang terkenal terutamanya dengan pidatonya I Have a Dream. Pidato tersebut didengarkan oleh 250,000 orang yang melakukan demonstrasi untuk keadilan perkauman. Ciri-ciri pemikiran rasisme. Yang pertama, diskriminasi umur, jantina, kesihatan, keturunan, agama dan kaum. Yang kedua, layanan berat sebelah atau sikap bermusuhan terhadap seseorang berasaskan keturunan bangsanya. Yang ketiga, fahaman yang menilai berdasarkan keahlian dalam sesuatu kumpulan etnik dan bukan personaliti individu. Yang keempat, fahaman yang menekankan bahawa suku kaum sendiri sahaja yang paling unggul. Terdapat tiga pengaruh rasisme. Yang pertama, hilangnya rasa menghormati orang lain. Rasa tidak puas hati yang menjadi punca berlakunya perkauman yang menukarkan seseorang untuk menghormati orang lain. Seseorang dalam kumpulan sosial mungkin berkelakuan baik dengan rakan sekelasnya, tetapi mereka mudah menilai seseorang yang datang daripada kumpulan lain. Orang yang rasis akan bersifati dengan kumpulan mereka sendiri sahaja. Yang kedua, budaya serta adat resam. Budaya dan adat resam setiap kawasan dan bangsa yang tertentu mestilah mempunyai pemikiran berbeza yang mempengaruhi persefahaman dan ikatan kumpulan. Yang ketiga, pergaulan dalam keluarga. Apa sahaja yang diajarkan oleh ibu bapa kepada anaknya akan terus melekat dalam diri anak-anak. Hal ini kerana ibu bapa mempunyai pengaruh yang kuat yang menyebabkan rasisme muncul. Ciri-ciri rasisme yang mempengaruhi sesebuah kumpulan. Yang pertama, rasisme internal. Mengacau pada pemikiran, perasaan dan tindakan seseorang individu secara sedar dan tidak sedar. Contohnya, mempercayai stereotip yang negatif atau menyangkal adanya rasisme. Rasisme interpersonal. Rasisme interpersonal ialah tindakan rasis daripada seseorang individu kepada orang lain yang biasanya menjejaskan interaksi awam mereka. Contohnya, dengan berkelakuan negatif seperti diskriminasi dan kata-kata rasis. Yang ketiga, rasisme institusional. Rasisme institusional ini ada dalam sistem politik, ekonomi secara langsung atau tidak langsung. Ciri-ciri pemikiran yang menjadi punca yang menyebabkan sesuatu kumpulan menolak aliran pemikiran rasisme. Yang pertama, diskriminasi umur, jantina, kesihatan, keturunan, agama dan kaum merupakan salah satu punca aliran pemikiran rasisme ditolak. Sebagai contoh, diskriminasi terhadap kesihatan apabila tahap kesihatan seseorang kurang baik atau menghidap penyakit tertentu menyebabkan mereka tidak diambil untuk bekerja. Yang kedua, layanan berat sebelah atau sikap bermusuhan terhadap seseorang berasaskan keturunan bangsa menjadi punca aliran pemikiran rasisme ditolak kerana hal ini akan menyebabkan perpecahan antarabangsa yang boleh menjejaskan ketenteraman awam. Yang ketiga, fahaman yang menekankan bahawa suku kaum sendiri sahaja yang paling unggul juga menyebabkan aliran rasisme ditolak kerana hal ini akan menyebabkan peluang pekerjaan di sesebuah syarikat hanya dapat dipenuhi oleh satu kaum sahaja. Ciri-ciri aliran pemikiran falsafah yang mempunyai persamaan atau perbezaan terhadap dasar kerajaan. Yang pertama, diskriminasi umur, jantina, kesihatan, keturunan, agama dan kaum berbeza dengan falsafah pendidikan kebangsaan, konsep rakyat berakhlak seperti memupuk nilai murni dalam diri sendiri. Hal ini kerana apabila diskriminasi terhadap perkara tersebut wujud, ia tidak menunjukkan nilai murni seperti nilai keadilan. Yang kedua, layanan berat sebelah atau sikap bermusuhan terhadap seseorang berasaskan keturunan bangsanya mempunyai perbezaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan.
yang memiliki semangat perpaduan, kekitaan dan menghormati orang lain. Hal ini kerana perpaduan dipupuk melalui semangat hormat, menghormati dan bekerjasama antara satu sama lain, bukannya bermusuhan. Yang ketiga, fahaman yang menekankan bahawa suku kaum sendiri sahaja yang paling unggul mempunyai perbezaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Rakyat berfikiran luas dan terbuka. Hal ini kerana apabila seseorang itu berfikir hanya kaum dia yang paling unggul, menunjukkan mereka tidak berfikiran luas dan terbuka, iaitu tidak boleh menerima dan berfikir akan keunggulan kaum-kaum lain. Ciri-ciri khas aliran pemikiran yang mempengaruhi perkembangan atau kemunduran dalam sistem ekonomi, sosial, politik atau pendidikan dalam negara. Ekonomi. Pekerjaan diasingkan mengikut jenis perkauman, keutamaan diberikan kepada orang yang berkuasa. Politik. Politik berasaskan isu-isu perkauman, politik yang berat sebelah. Dari segi sosial, dibezakan oleh warna kulit, agama dan budaya, memberikan upah yang rendah kepada pekerja warga asing, memecat wanita yang mengandung. Dari segi pendidikan, penubuhan sekolah mengikut kaum, tumpuan diberikan lebih tinggi terhadap pelajar cemerlang. Isu semasa yang berkaitan dengan sosial dan politik. Yang pertama, isu sosial yang berlaku di Hospital Pulau Pinang telah melibatkan kes penderaan dan perkauman. Masalah yang dihadapi oleh doktor muda dalam perkhidmatan kerajaan seperti gangguan, layanan buruk dan kerja berlebihan kini semakin tidak terkawal. Hal ini menunjukkan bahawa isu ini sesuai dengan bidang yang dipilih. Isu yang terjadi semasa kempen pilihan raya, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik dari kalangan parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal bangsa Malaysia berkaitan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumiputera dan hak kerakyatan bukan Melayu. Nombor 3, isu perkauman tercetus di dalam politik di Malaysia kerana wujudnya pelbagai etnik. Politik mengikut kaum ini lebih menjurus untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak untuk kaum masing-masing. Mereka lebih cenderung untuk mengekalkan identiti masing-masing serta mempertahankan nilai. Amalan dan tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran rasisme. Pertama, pengasingan kaum. Pengasingan kaum merupakan tindakan memisahkan atau mengasingkan kelompok masyarakat berdasarkan ras atau etnik yang wujud dalam kehidupan seharian. Ia berlaku dalam konteks kegiatan seharian yang bersifat persendirian seperti di sekolah, mendapatkan perkhidmatan dan kemudahan, misalnya menggunakan tandas, menaiki pengangkutan awam dan sebagainya. Hal ini dapat dikenal pasti dengan adanya persoalan yang timbul mengenai bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumiputera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Terdapat setengah pihak seperti pelajar-pelajar sekolah yang tidak mahu berkawan dengan individu yang berlainan kaum sehingga menyebabkan wujudnya kelompok-kelompok di sekolah. Nombor 2, diskriminasi kaum. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Diskriminasi merupakan satu amalan yang biasa dijumpai dalam masyarakat Malaysia. Ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membeza-bezakan manusia. Antara isu diskriminasi kaum adalah tempat kerja yang telah menyebabkan berlakunya isu perkauman sehingga kaki tangan tersebut diberi layanan buruk dan kerja berlebihan. Terdapat beberapa pihak atasan yang memilih warna kulit dan kaum untuk memberikan suatu tugasan sehingga apabila individu itu mempunyai warna kulit yang berbeza, pihak atasan secara tidak adil dengan pekerja yang lain. Yang ketiga, pembasmian kaum. Pembasmian kaum ialah satu bentuk jenayah yang bertujuan untuk menghapuskan kewujudan sesuatu suku kaum manusia. Pada lazimnya, tema ini merujuk kepada tindakan pembasmian suku kaum tertentu yang terancang dan berorganisasi. Hal ini timbul kerana adanya politik mengikut kaum. Segelintir ahli politik tidak peka dan mengambil mudah dengan keadaan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik dengan menimbulkan isu-isu perkauman sehingga mengakibatkan berlakunya perbalahan dan perpecahan antara kaum. Cadangan untuk menambah baik isu yang dibincangkan. Pertama, membuat kempen secara besar-besaran. Memberi maklumat kepada masyarakat awam, terutamanya melalui sistem pendidikan formal. Yang kedua, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Memberi hukuman kepada mana-mana menteri, pegawai kerajaan, wakil rakyat, individu atau persatuan yang membangkitkan isu perkauman. Ketiga, mengadakan atau menyertai program yang melibatkan pelbagai kaum. Aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum ini dapat mengharmonikan negara. Cara pelaksanaan terhadap cadangan yang diberikan.
Pihak kerajaan perlulah memberikan perhatian yang penuh bagi melaksanakan kempen-kempen berkaitan kepentingan hidup secara majmuk atau kempen berkaitan kesan negatif mengamalkan aliran falsafah rasisme ini dalam kehidupan. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh mengambil langkah dengan mengubah sistem pendidikan formal. Dengan perubahan ini dapat mengatasi daripada wujudnya aliran pemikiran rasisme ini kerana pendidikan merupakan satu sistem yang efektif bagi setiap manusia. Pihak kerajaan perlu memperkasakan undang-undang dengan menetapkan hukuman yang lebih serius kepada mana-mana individu sama ada menteri, pegawai kerajaan, wakil rakyat atau persatuan yang mempamerkan kecenderungan rasisme dan diskriminasi berkauman melalui ucapan mereka maupun tindakan. Kerajaan juga boleh menubuhkan satu suruhanjaya baharu untuk mengatasi masalah rasisme dalam negara. Akhir sekali, pihak kerajaan boleh mengambil bahagian dalam melaksanakan program yang melibatkan pelbagai kaum. Sebagai contohnya, melaksanakan rumah terbuka pada setiap perayaan dengan menjemput semua masyarakat tanpa mengira bangsa, kaum dan warna kulit untuk mengukuhkan lagi kesejahteraan dan mengeratkan hubungan sesama individu. Sekian, terima kasih.